Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Arbiah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan untuk tugasan 3. Kumpulan kami terdiri daripada Najah Aliah, Abdul Rahim, Waisi Devana dan saya sendiri Puteri Anis Nabihah. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah isi kandungan untuk pembentangan hari ini. Pengenalan, yang kedua kaedah terjemahan tradisional, yang ketiga kaedah pinjaman, yang keempat kaedah peniruan, yang kelima kaedah transposisi, yang keenam kaedah pergantian atau harfiah, yang ketujuh rumusan dan yang ke-8 rujukan. Okay, kita tengok pada pengenalan dulu. Okay, menurut Kamus Dewan edisi keempat, terjemahan ialah pindahan dari suatu bahasa ke suatu bahasa yang lain. Menurut Puteri Roslina Abdul Wahid 2007, perkataan tarjamah itu sendiri mempunyai dua maksud, iaitu pertama menterjemah teks atau buku daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain yang mempunyai hubungan rapat dengan pentafsiran dan penghuraian. Okay, penterjemahan pula bermaksud proses memindahkan sesuatu daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, penterjemahan itu merupakan perbuatan memindahkan sesuatu isi atau teks ke dalam bahasa lain atau menukarkan bahasa teks tersebut. Seterusnya. Menurut Rami Saleh 1986, konsep penterjemahan boleh dibagikan kepada dua, iaitu konsep lama dan konsep baru. Okay, untuk konsep lama ni, penterjemah ni mesti memberikan perhatian kepada bentuk apabila mereka mengekalkan unsur stilistik seperti rima, rentak, struktur, bahasa dan lain-lain agar terjemahan tu menyerupai teks yang asli. Okay. Untuk konsep baru ni lebih mementingkan respon pembaca terjemahan iaitu reaksi yang sama dengan reaksi pembaca teks yang asal. Seterusnya. Okay, untuk kaedah terjemahan tradisional, kaedah tradisional ni merupakan kaedah yang amat menekankan bentuk asal dan isi kandungan teks. Okay, penterjemah perlu mengekalkan bentuk dan struktur asal teks yang diterjemah tanpa menokok tambah mana-mana bahagian. Okay, terjemahan yang dihasilkan hendaklah menyamai bentuk teks asal, aspek seperti format, rima, rentak, bunga bahasa dan ciri-ciri kebahasaan yang khusus dalam teks asal cuba dikekalkan. Okay, hal ini bagi memastikan hasil terjemahan sentiasa berkualiti dengan bentuk struktur nahu dan mesej teks asal. Kaedah tradisional ini terbahagi kepada 4 kaedah iaitu pertama, kaedah pinjaman. Kedua, kaedah peniruan. Ketiga, kaedah penggantian atau harfiah. Dan keempat, kaedah transposisi. Seterusnya, saya menjemput Wak Sri Devana untuk meneruskan pembentangan. Baik, saya teruskan pembentangan untuk kaedah pinjaman. Syarat dan langkah bagi kaedah ini ialah digunakan untuk sesuatu unsur yang tidak wujud dan tiada padanan yang sesuai di dalam bahasa sasaran, misalnya dari segi teknik, konsep, peristilahan, dan sebagainya. Kaedah ini diamalkan untuk menimbulkan sifat-sifat khusus dalam sesebuah teks. Contohnya, untuk teks sumber, the concentration level in your body will improve, which will ultimately lower the danger of disease like Alzheimer. Tahap untuk teks sasarannya, tahap sasaran dalam badan Anda, tahap konsentrasi dalam badan Anda akan bertambah baik, yang akhirnya akan mengurangkan risiko penyakit seperti Alzheimer. Next, seterusnya. Berdasarkan teks sumber dan teks sasaran tersebut, dapat diperhatikan bahwa struktur teks sumber setelah diterjemahkan kepada teks sasaran tidak mengalami perubahan dari segi predikat dan subjek. Namun demikian terdapat perkataan yang sama yaitu Alzheimer, di mana perkataan tersebut adalah perkataan pinjaman yang merupakan kata saintifik daripada sebuah penyakit. Hal ini dikatakan sebagai kaedah pinjaman yang mana perkataan tersebut tidak diubah sama sekali karena membawa peristilahan yang khusus. Seterusnya. Seterusnya adalah kaedah peniruan. Peniruan berlaku apabila terdapat
kemasukan istilah pinjaman, tetapi istilahnya saja yang diterjemahkan. Peniruan tidak dapat dielakkan karena konsep tersebut agak jarang ditemui dalam bahasa Melayu. Terdapat dua jenis peniruan, yaitu yang pertama peniruan penyampaian yang tidak mengubah struktur bahasa sasaran. Contohnya contemporary society dan teks sasaran apabila diterjemahkan menjadi masyarakat kontemporari. Peniruan penyampaian dilihat tidak mengubah struktur bahasa sasaran bagi perkataan tersebut serta tidak melibatkan struktur tata bahasa sumber. Sebaliknya mengikut struktur tata bahasa sasaran. Seterusnya. Baik, kaidah peniruan yang kedua ialah peniruan struktur yang memasukkan struktur baru dalam bahasa sasaran. Contohnya, it is because the junk food they consume every day can hamper their quality of life. Apabila diterjemahkan kepada teks sasaran, ia akan berbunyi seperti ini. Ini karena makanan ringan yang mereka ambil setiap hari boleh menjejaskan kualiti hidup mereka. Kata pinjaman peniruan ini digolongkan sebagai kata majmuk yang dipinjam dan disesuaikan dengan pola sintaktik dalam bahasa Melayu. Seterusnya. Oke, baiklah. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan daripada kaidah transposisi. Kaidah transposisi merupakan kaidah yang mengubah golongan kata atau menukar kedudukan frasa atau klausa dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud, warta, atau maklumat teks. Menurut Putri Roslina pada tahun 2007, kaidah ini perlu digunakan untuk memperjelaskan lagi kandungan yang mungkin boleh mengelirukan jika kaidah transposisi tidak digunakan. Syarat dan langkah bagi kaidah ini ialah menggantikan kelas sesuatu kata dalam bahasa sumber dengan kelas kata lain dalam bahasa sasaran yang mempunyai makna yang sama tetapi tidak mengubah message secara keseluruhan. Contohnya, seterusnya. Teks sumber. Examples of this would include money, work, and how one believes others would perceive them. Teks sasaran. Contohnya termasuk uang, kerja, dan cara seseorang mempercayai bagaimana orang lain melihat mereka. Kaidah transposisi digunakan bagi perkataan beliefs, yang mana perkataan beliefs ini ditafsirkan sebagai percaya dalam bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010, percaya bermaksud berasa yakin akan sesuatu. Jadi perkataan percaya tersebut merupakan kata kerja dan telah ditambahkan dengan imbuhan yang sesuai, yaitu mem-i. Hal ini untuk mewujudkan kata terbitan mempercayai. Jadi kita dapat lihat daripada kata kerja ditukarkan kepada kata terbitan dengan menggunakan imbuhan mem-i. Seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya kaedah yang terakhir ialah kaedah penggantian ataupun kaedah harfiah. Kaedah penggantian ini merupakan kaedah ideal yang cuba dilakukan oleh penterjemah dalam proses pemindahan maklumat sama ada pada peringkat leksikal maupun peringkat sintaksis sedapat mungkin dikekalkan. Definisi ini mengikut definisi Norizah pada tahun 2008. Dan syarat dan langkah bagi kaedah penggantian ini ialah menggantikan perkataan atau frasa dalam ayat tanpa perlu melakukan perubahan yang besar terhadap kedudukan struktur ataupun susunannya. Contohnya, kita lihat pada teks sumber, the analysis of this study was conducted based on theory of Corder error analysis 1973. Apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu ataupun teks sasaran, analisis kajian ini dijalankan berdasarkan teori analisis kesilapan Cord 1973. Jadi berdasarkan teks yang terdapat di dalam jadual, dapat diperhatikan bahawa struktur teks sumber setelah diterjemahkan kepada teks sasaran tidak mengalami perubahan dari segi predikat dan subjek, serta bentuk dan struktur ayat masih sama walaupun sudah diterjemahkan serta setiap perkataan digantikan persamaannya dalam bahasa sasaran tanpa perubahan yang besar.
dan hal ini dikatakan sebagai kaedah penggantian kerana penterjemah hanya menggantikan setiap perkataan bahasa sumber dengan persamaan perkataan bahasa sasaran tanpa mengubah kedudukan susunannya dengan sangat ketara ataupun tidak mengalami perubahan yang besar. Okay. Bagi rumusan, yang pertama, penterjemahan ini melibatkan pengungkapan semula sesuatu bahan daripada satu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Contohnya dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ataupun dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dan yang kedua, penterjemahan ini hendaklah dilakukan dengan teliti dan menggunakan beberapa kaedah yang betul selaras dengan bahan sumber yang hendak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yang dipilih. Dan berikut merupakan rujukan-rujukan yang digunakan semasa menghasilkan slide pembentangan. Dan sekian, terima kasih.